قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Sekat tu kan? Ada lagi? Okay. Sampai sebab dia tak sama. Sampai juga. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. Sambung tak mana kita ya bagus tajuk malam ni bagus. Pagi bangpuan tak bagi rugi. Nikah dua anak tapi hukum hakam tak erti. Tak belajar. Bagus tajuk hari ni. Giliran dan nusyus. Giliran itu maklum maknanya. Dan nusyus itu maknanya keluar daripada taat. Bila seorang suami punya dua isteri atau lebih, wajib akan memberi giliran pada isteri-isterinya dan menyamakan giliran itu. Baik. InsyaAllah hari ini kita belajar tajuk sambunglah. Tajuk baru ni bergiliran. Dia apabila kita kahwin, kita kena bersikap adil. Adil ni ialah zahir, bukan batin. Kena faham tu. Sebab esok di akhirat besok digambarkan dalam hadis-hadis banyaklah orang yang mana banggut dia bangkit dari lubang kubur, bau dia sengit sebelah, berjalan sengit sebelah tu, cam tu ayah hang tu menikah tak adil itu. Dia cam esok di akhirat besok ada muka macam babi, badan macam orang, gambar orang tak main, banyaklah kalau ikut hadis tu.
Di antaranya orang yang bangun lubang kubur besok, dia bau sengit sebelah. Tanda orang ni nikah 2-3 tak adil. Ingat, dalam Islam walaupun di benak kita menikah 2-3-4, sunnah Nabi tu bukan 2-3. Sunnah Nabi tu adil, tu baru sunnah. Kalau 2 orang adil, sunnah juga. Seorang kalau adil pun sunnah juga. Jangan bukan kata 2-3-4 tu sunnah Nabi dah. Sunnah tu lah keadilan dia. Jadi ingatlah saya cerita dulu, kalau orang nak menikah, saya ulang balik lah. Kalau nak menikah 2-3 ni, fikir, banyak kali fikir. Sekali fikir lagi. Ini nasihat orang yang pernah menikah 2-3. Sebab tu orang menikah 2-3 ni tak pernah kempen suruh kita menikah macam dia. Inta kena menikah seronok ustaz, dia kira ustaz majoriti belah Pulau Pinang semua hamperai ni kebanyakan 2. Tengok Ustaz Zakaria dia berkata tak. Kebanyakan ustaz banyak 2, saya tahulah untuk cerita tu. Tak apa dia menikah. Ustaz Pawat Makjan dapat slow dia, jangan tu 2 je. Dia tu lembut menarik mengajak orang minat kat dia lah. Tak apalah, tapi kena ingat ya. Pertama sekali kita nak menikah 2-3 ni, apa tujuan? Kalau menikah kerana boleh dapat pahala, sila ya Allah. Kalau nak menambah dosa, tak payahlah. Kan? Jadi kalau menambah pahala, sila. Sebab tu orang yang menikah 2-3 ni, dia pesan banyak kali pesan lagi. Sebab dia tahu akibah. Sebab tu orang setakat 2, 3 jarang lah. Walaupun mudah, kami ni nak pergi 1-2 yang payah, 2-3-4 dia mudah dah, benda dah teroka dah, lajak jalan terus lah. Nak mula 1 Mei 2 tu, yang tu yang kena perang, kena mengamuk, kena apa tu, saat dia lah, biasalah kan. Cerita sebab-sebab cerita itu dah. Jadi ada madu yang manis, ada madu yang racun. Ada yang sonok kita tengok boleh berjalan sekali, naik kereta sekali, bini tua duduk depan, bini muda belakang, hormat menghormati. Ni duduk umrah pergi sekali, pergi apa. Saya ingat saya pergi Mekah dulu. Mula-mula saya pada Mesir dulu. Daripada Mesir, orang pelik anak betul besar pergi dulu, arwah Datuk Syekh Ahmad lama dah. Bini 3 dia lumpuh, bawa 3 sekali pergi dengan swasta zaman tu, arwah pergi dengan Salahuddin Bukit Bertajam. 3 bini layan, seorang suap nasi, seorang tolong pakai baju, seorang tolong pegang amboi, dilayan macam raja. Kan seronok itu. Dia pakai tu yang kata benda hak elok, hak bahagia, hak madu kan. Hak tak tahu tu dia mengamuk serang di hospital pada. Bini tak tahu yang lelaki tu menikah 2. Dah bila lelaki sakit, dia apa-apa jas, hang dia balik, hang baik pakai giliak. Takdir Allah Ta'ala kata giliak macam tak tahu, jeremuh dengan bini muda. Siapa? Dia pergi suap lelaki aku ni nak menakan ni, aku kenal. Adik dia apa aku kenal, siapa dia? Mengamuk hospital lah. Dan pangkat tu tak sah pangkat pula. Baiklah, tak apalah. Jadi kita tahu sifat perempuan, dia tak boleh terima. Kenapa? Orang perempuan ni dia setia dengan kita. Kalau boleh kita abang ni, siapa jangan peluk, siapa jangan lari, biar saya seorang je. Ini sifat orang perempuan, kita kena terima. Dia setia dengan kita. Apalah, ada orang lain nak main layan, main pegang, main peluk, yang ni dia tak boleh terima. Ini sifat perempuan kena terima kan? Itu kena hakikat, kena akui lah. Tapi kalau diikut-ikut perasaan tu, ternyata tu dah nak tolongkan kawan kita perempuan kan, dengan perempuan lah ramai. Dengan perempuan hari ni, Rasulullah pun sebutlah hadis dah, tanda-tanda akhir zaman, kiamat akhir zaman, 50 orang perempuan, seorang lelaki-lelaki. Lah ni di Malaysia dan kajian Hindu ada 18 perempuan, seorang lelaki-lelaki. Kalau tak bagi nikah 2-3, siapa nak pergi ambil yang balance yang lebih? Nak tunggu mati bini, bawa mati bini kan? Jadi Allah letak tu elok. Kalau ada, saya suka kalau menikah 2-3 ni boleh tolong kan, boleh bantu, boleh apa kan.
bagus dengan tujuan nak buat baik, tak masalah kan. Yang kita marah ni berzina simpan perempuan, tak boleh lah. Baik, jadi pada kita menikah 2-3, yang wajib apa? Adil. Di antaranya apa? Bergiliang. Jika sudah bermalam dengan seorang isteri, wajib bermalam pada isteri-isteri yang lain, sama macam sekalipun mereka ada uzur seperti haid, sakit, haid, kemudian tersumat atau ihram, kena wajib balik menjadi biasa. Kerana tujuan supaya berjinak-jinak, bukan nak bersetubuh saja. Kerana orang perempuan ni, nikmat nikah ni apa? Merasa, melihat, mendengar. Itu nikmat perempuan. Nikmat isteri ni apa? Mendengar, melihat, merasa. Kita balik rumah, dalil sudahlah. Tu yang kata isteri teman setia anda. Kita balik rumah, mereka tak ada rumah. Contohlah balik mereka balik kampung. Adalah apa menakan mati ke sakit, kita tak ada balik lagi. Kita balik rumah ni macam orang bodoh tu. Pegang payuk dia kena belanga, pegang belakang dia kena senduk, dia sunyi lah rumah. Pada ada mereka rumah tu bukanlah kita duduk bersembang sangat, tapi tak ada mereka tu sunyi. Itu dipanggil suri rumah, penyeri rumah tu duduk tak hampa. Sebab tu hampa tengok rumah kalau orang mati bini, sunyi macam kena serang Garuda. Sunyi rumah lawa, tapi seri tu tak ada. Tak ada. Itu dia kata isi rumah. Ada isteri tu nikmat apa? Kita mendengar, duduk dengar dia boleh tiap, bukan nikmat dia. Kalau tak ada, dia boleh tak sunyi juga kan, nikmat. Sebab tu dia hantar balik kita balik, sebab tu disuruh kita balik rumah. Tu yang orang perempuan dia ada kita, dia ada tumang, orang panggil ada kekuatan pada dia kan. Sebab tu kita lama-lama dah main lama ni tidur paling kurang kita ni pun paling kurang mamit kaki kita duduk atas betih mereka, tu paling kurangnya. Dengan buat tak peduli, buat tak tahu dah yang lama dah. Jadi orang perempuan sifat lepas tu. Sebab tu Rasulullah kalau ikut dia peluk bini dia sehari 70 kali tu bisa ada khilaf. Terus dia tak buat 70 kali peluk perempuan. Itu memang sifat perempuan macam tu kan. Baik. Kerana tujuannya supaya jinak-jinak, bukan kerana nak bersubuh saja. Wajib menyamakan giliran itulah tentang bermalam jua, bukan tentang bersetubuh atau sebagainya, iaitu sunat sahaja. Yang wajib sama ni balik bermalam ya. Kalau nak bersetubuh, nak kena sama jenuh tinggal 3 selendar lah ya hang. Nak kena sama, kena 4 bini halurat ha? Dia wajib ialah bermalam. Tang yang bersubuh tu sunat dia. Dia tak wajib sama yang tu kan. Kerana tak samalah tua muda sebagainya. Yang demikian tidaklah wajib disamakan dalam bersubuh tentang keseronokan lain, walau macam mana itu sunat-sunat jua dilakukan. Satu lagi apa? Kasih sayang. Yang ini tak upayalah. Rasulullah berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku boleh bagi giliran pada bini aku ni zahir ni. Kasih sayang tak payahlah aku tak. Sebab Rasulullah dia sayang pada Khadijah lebih pada isteri lain. Satu, saya ada rajin buat ceramah untuk muslimat. Sebab tu orang perempuan ni, Abang Mi, pantang kita puji perempuan lain depan mereka. Ini pantang untuk naik 7 keturunan. Kita kena faham. Apabila Rasulullah duk puji Khadijah, Aisyah tarik muka masam weh. Awak yang mamat duk puji Kak Jah. Kak Jah pun ada dah ni pun. Tu nunjuk perempuan-perempuan. Saya pergi tu kat rumah tu pun. Kadang-kadang abang makan siang lah, makan tak mengajak. Mereka ajak. Sedap tak? Sedap. Mereka jamu. Orang Perak dia masak dengan gulai tempoyak, dengan samenyok, dengan ulang petai abang teribay asakan. Dulu pasal apa tak pergi nikah orang Kuala Kangsa, nikah orang Kuala Muda buat apa? Rupa tak boleh puji. Tak pada tarikh tu saya tak cerita dah. Makan mana? Makan sana. Sedap, sakit sedap dah. Tak cerita banyak dah. Tarik penyakit, pergi ceramah, balik kena dengar ceramah pula. Dia simpat perempuan. Kita orang jantan pun silap, kami pun silap juga. Orang jantan ni pun jarang dia nak puji bini. Betul tak? Pakai angguk sakan.
Orang lelaki ni jarang dia nak puji bini. Kok dia nak puji lah, ambil maaf sedap masak berselera, aku makan ni yang tak sempat tempat lain, terkenyih hampa. Tu baru ayah hantar siapa aku ni pun tu orang nak buka cawangan lain pula dah. Kita puji bukan dengan barah juga. Jadi sifat Abu Bakar ni, Aisyah sendiri dia berasa Rasulullah puji Khadijah tak ada dah. Rasulullah kata aku sayang Khadijah lebih, bukan pasal apa. Pasal pertama dia lah orang beriman di kalangan wanita, orang pertama dia lah. Yang kedua ialah Khadijah tu juga banyak dia korbankan harta benda dia untuk Islam. Dan dengan dia juga lahirnya anak. Dia dah apa dah Khadijah? Dia lain rasa tak ada Khadijah. Maknanya tu jasa Khadijah tu banyak tu kenal. Sebab tu orang menikah 2-3. Jangan kata orang menikah 2-3 tu dia tak sayang pertama, jangan. Hak pertama tu berkat. Hak pertama tu berkat. Saya ceritakan hampa lagi tu, yang kalau hampa ke Lapi Langkawi ada satu kedai kain. Nama kedai apa nama kedai? Saya duduk yang ceramah Langkawi, duduk pick up kedai tu imam arwah dia. Saya pergi ceramah di Langkawi tu jauh rumah dia lah. Dia perempuan dua. Mati hak pertama tu dia menikah seorang lagi. Dia menikah dua, mati hak pertama. Dia biasa dua, kena dua juga. Nikah anak muda orang Aceh. Tu imam umur 60 lebih lah. Tapi setiap pagi nak pergi kedai, dia orang kaya lah. Dia kaya, dia nasib rezeki dia lah. Rezeki dia betul lah. Dia menikah umur perempuan orang Aceh, umur 24, 25. Muda dia 60 dah. Saja saya tapi tiap-tiap hari dia nak pergi kedai, dia akan singgah di kubur bini dia. Dekat 2 tahun dia berulang pergi. Dia singgah baca Fatihah tu pergi tiap-tiap. Tapi orang pun heran. Akhir saya tanya, kata tu imam, kata dia pergi kubur makcik. Nah orang pergi awal-awal baru tu tak pergi dah. Ustaz, jasa makcik tu besar Ustaz. Makcik tu susah payah pakcik dengan dia. Pakcik dengan makcik susah payah dengan dia. Pakcik ni yang di Pertua Pasca Langkawi. Makcik ketua muslimat kawasan Langkawi. Kami bergerak, kami apa susah payah. Dulu kami susah, lah senang Ustaz. Ustaz tengok lah senang. Jasa dia. Ni hak kedua, ketiga ni, semua terima hak senang lah dia. Tu yang pakcik teringat. Tu dia orang kata menikah 2-3 jangan hampa kata ayah hang tak kaya bini tua. Dia teringat jasa bini tua tu besar. Meninggal dah, dia meninggal dah. Tapi kaya lah. Apalah, kedai Allah tu lupa tak kedai apa. Di Pekan Kuah tu, dia jual dia kain batik, kain plekat sama rendah semua dia lah. Tak ingat. Bukan Mak Group, bukan dia. Tu imam arwah dia. Allah senang kedai apa nama kedai dia tu, kedai Pekan Langkawi kedai dia. Tapi kedai tidak rumah kedai penceramah Langkawi, tidak rumah dia dulu lah kaya raya. Tapi dia meninggal dah anak-anak dah. Baik. Jadi maknanya orang nikah 2-3 bukan makna dia tak sayang itu ada kan. Baik. Sayang tak payah nak dia. Rasulullah kata yang lain aku boleh tang sayang tak payah, sebab sayang sifat Nabi. Macam kita dengan anak-anak kan, ada hal lebih kurang ada lah, walaupun sama segi zahir. Ada anak ni pandai ambil hati sikit, lebih sikit. Itu biasa tak dapat kita elak benda tu. Sekiranya isteri telah tiada taatkan suami keluar rumah dengan tiada izin suami, atau enggan buka pintu ketika suami balik, atau enggan daripada berseronok, tiadalah dia terhak gila lagi. Sebenarnya dia terhak mendapat nafkah sehingga dia taat semula. Perempuan dahaka dengan suami, masuklah tak mau buka pintu, marah kat kami, balik lewat dengan ceramah contoh dia. Atau contohnya tak bagi ke masuk seronok malam jemaat, melasasa adalah hajat sunat, tak mau. Atau keluar rumah tanpa sebab, tanpa izin, maka dia tak berhak. Giliran dia kena cancel lah. Kalau 3 kira 2, 2 kira 1. Mewujudkan Adam macam tak ada.
dia tak berhak dapat grade masuk ke nafkah, sehinggalah dia taat pada semula ya. Adalah hukum wajib menyamakan giliran itu dikira dari segi tempat kediaman, yang kita wajib zahir inilah, dan dari segi masa. Dari itu wajib disediakan tempat kediaman berasing-asing. Kena sedia asing. Ni nak menikah 2-3 berat, nak 3-2 payuk, 2 belanga, 2 rumah ni. Maka haram dikumpulkan 2 isteri ataupun isteri satu tempat, kecuali mereka itu bersetuju dan izin. Yang duk sekali itu daripada redha. Daripada tak redha, suami kena cari lain. Berlaku sampai ke saya, orang Kuala Lumpur dah tahu kata Kuala Lumpur kan hidup tinggi, taraf hidup tinggi, belanja mahal. Dia paksa bini muda duduk kali bini tua. Muda tak mau. Mereka tanya saya, kata memanglah itu hak dia, dia tak wajib ikut, dan dia tak nama dahaka, dia tak ikut suami itu. Sebab wajib suami kena sedia tempat berasing. Kecuali para itu yang saya cerita dulu yang Negeri Sembilan, bini 3, anak 36, duduk satu rumah. Rumah tu panjang macam sekolah kebangsaan. Tak ada pattern. Bilik 18, anak 36. Dia duduk, maksudnya bilik ayak berapa tak tahulah. Daripada redha sekali, tak apa. Satu rumah tu semua ibu, tak ada makcik. Satu ibu jaga si rumah, hai dapur. Rempah, kunyit, gula, garam, tak ada dapur, dia ambil tahu lah. Satu ibu lagi jaga pasal pakai anak-anak, pasal tak ada pergi sekolah ke apa, tak ada apa, ambil dia bukan jaga. Satu ibu jaga pula pasal apa nama makan minum, masuk juga rumah sebagainya. Bagi giliran, boleh duduk tak apa. Dia pada redha, tak ada masalah. Yang tak boleh, tak redha, itu tak boleh. Sebab ada hukum ar-redha sayyidul ahkam. Redha ni atas undang-undang. Sesama kita ni redha meredai, khalas. Dia undang-undang ni memang undang-undang hak manusia. Saya ingat satu kali. Saya pakai tokah silap tepi lah. Saya tokah memang saya pakai tak kenal. Bukan tempat dia. Saya masuk kedai nak jumpa kawan Sat. Tak ada siapa. Bukan tepi tak ganggu orang lah. Tengah-tengah. Ustaz nunuh polis main Ustaz. Polis peronda main. Nak saman lah. Kawan tu kata dia tengok, dia tahu kata kawan saya, nak kata saya kawan sahabat kita ni. Hantu tu Ustaz nunuh Ustaz main. Polis tu bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Ustaz, ialah ni kalau saya tak saman kata Ustaz ni, saya berdosa dah Ustaz. Ambil kata warok sungguh polis ni kata. Warok lah, dia kata kalau tak saman berdosa ke dah. Saya kata warok. Saya kata encik, ni undang-undang syarak pun nak adat sejak adat boleh bicara kita lah. Ar-ridha sil ahkam. Ridha ni atas undang-undang. Kita maafkan, boleh bicara cancel kasama, cancel apa itu hak kita lah. Dia sama manusia itu. Yang tak boleh nak maaf ni kalau bersangkut dengan Allah, tu tak boleh lah. Orang tu berjuri kena potong tangan. Pemerintah dia nak cancel atas hukuman yang tu haram, tak boleh. Tu hak Allah. Berzina 100 rotan nak tinggal 50, haram tu. Tu hak Allah. Tak boleh kita caput tangan kan? Dari segi masa, maka orang yang bekerja siang hari hak gilirannya ialah malam, dan siang ikut saja. Orang bekerja malam hak gilirannya ialah siang, dan malam ikut sahaja. Dia giliran ni apa? Dia kena balik rumah ni ikut giliran kerja. Kalau suami kerja guard, masuk pukul 7 pagi, keluar 7 malam. Jawab dia 7, masuk 7 atau apa nama ke 7 malam. Mana giliran dia bermalam lah. Kalau masuk belah malam, keluar 7 pagi, orang bermalam, dia giliran dia bersiang lah. Dia ikut kerja dia, masa dia, masa suami ada di rumah. Kan kerja tak tentu kerja kita ni. Ini berat ni, ini berat ya Allah.
Ini banyak berlaku kalau orang nikah baik. Suami terluskan masuk ke rumah isteri yang bukan punya giliran dalam waktu ikutan, kecuali ada hajat penjengah, kesakitan atau hantar barang atau menyampaikan duit belanja, itu pun tak boleh lama. Katalah hari ni dilihat bini tua saya, katalah gitu, saya balik bini muda kerana dia tak sihat, sakit, pergi klinik ke apa, buat pi, ataupun hantar belanja, hantar apa, pi duduk sat lah. Saya tak boleh duduk lama. Arwah Tok Ujiah ya Kupang, bapa pada Ustaz Rahman lah ni, Syekh Kupang, kawan orang tua saya, dia bini 4 anak dekat, tak ada, dia canan nak buat ikut 40, tak ada, dia meninggal. Anak 30 rupa anak. Dia kalau ceritanya, kalau dia bini dalam pondok, kesan pondok, dia holok ke tingkap sekali ikan gula beras. Anak tanya pasal apa, ya tak masuk, bukan gila makmu hari ni, tak masuk, holok ke tingkap jaga hukum tu. Memang kali ikut dia tak boleh duduk lama. Tu cakap hantar belanja Tengok sini, jika lama kena ganti qada peraturan punya giliran. Ni yang berat. Orang nikah 2-3 buat, membini muda 3 hari, membini 2, membini tua sehari, dia kena qada balik. Bila sudah masuk, dah dia bercampur, tadi kata bahari ni gila bini tua, dia balik bini muda, dia tidur situ ke apa, berabah barin ke, iluskan berseronok, nak seronok ramai boleh, jangan bersetubuh haram, tak boleh, walaupun isteri dia bukan berzina, perbuatan tu haram, kena ambil, bukan masa dia. Saya mengajak Mak Datin, kalau tahu dia ni ustaz orang jaga lelaki-lelaki, tak jadi kahwin ustaz, teruk berbenar dia boleh. Memang ni hampa menikah 2-3 dia belajar dah, kitab dia tahu lah, pakai dak lah mak. Masa tu dia kena qada balik. Tu kata kerana apa, kerana bukan giliak dia. Banyak berlaku, banyak yang tak ikut giliak. Macam mana ustaz kalau dah kahwin dah, ada satu orang mai jumpa, mana teman tahu ustaz, cerita ni ustaz, teman dah lama dah kahwin 2-3, lama dah ustaz, kalau ikut hukum banyak tak kena gini lah yuk. Dia hukum ni bersangkut dengan hak manusia. Yuk minta maaf, minta redha dengan isteri sekian tuak dia, khalas selesai. Kalau bini-bini redha, setuju, depa setuju, depa redha, tak ada masalah habis. Depa maaf tak apa lah, maaf lah, sudah-sudah, habis selesai lah. Ni hak tu, kata hak manusia ni senang kalau kita redha meredai kan. Baik, kita dia sudah masuk dulu sekali bersetubuh, lain bersetubuh tak boleh. Kalau bersetubuh juga haram perbuatan tu. Dia kena qada balik masa dia pi. Kata dia pergi baris berbah 6 jam, dia kena qada balik 6 jam untuk isteri tu. Pada menyempurnakan giliran itu, naklah suami pergi ke tempat isteri itu lepas satu sempat. Tidak harus dipanggil seorang isteri ke tempat isteri yang dia berada di situ, kecuali dengan redha dan izinnya. Bini muda duduk di Keladi ni, bini tua ada di Tanjung. Kalau ikut hari ni giliak bini tua lah Tanjung, malas balik lah. Hang timah orang mai sini lah, malas nak pergi dengan jalan jam dengan apa sebagainya. Isteri wajib mai tak wajib mai. Rumah dia ni ada Shelly, ada apa, mai tidur sini lah, tak payah balik sana lah. Isteri tak mau mai, tak berdosa. Dia suami kena balik ke Tanjung juga. Tak boleh balik juga, minta maaf lah, redha meredai lah. Kalau isteri kata tak, abang mesti balik, ini gila abang, tiada maaf bagimu, kena balik lah. Tu kata Mak Datin, teruk berbenar ustaz, tahu orang lelaki tak jadi kayu berat penuh. Memang hukum macam tu. Tu orang nikah 2-3 dia belajar, tak belajar Wallahualam, tak tahulah. Baik, penyembelihan itu nak suami isteri itu lepas satu-satu part. Tidak harus dipanggil seorang isi ke tempat isi yang sedia ada,
berada di situ kecuali dengan redha dan izinnya. Dia redha habislah. Tu yang kata redha ni habis puncak hukum lah. Baik. Sekurang-kurang giliran. Baik, tahu nah. Sekurang-kurang giliran dan afdalnya ialah 1 malam pada seorang isteri dan haram lebih 3 malam dengan isteri-isterinya itu. Sekurang-kurang giliran dia kena semalam, sebanyak-banyak 3 malam. Masa kerja kena banyak sikit lah Tanjung. Dia nak habis duit tu lah, duit jabatan lagi. 3 malam itu kuasa suami. Boleh. Dan haram lebih pada 3 malam. Nak gila seminggu sekali kan, sebulan sekali, 2 kali. Dan haram lebih 3 malam dengan persetujuan isteri-isterinya itu. Kena gila lebih 3 malam, dia kena minta redha semua setuju isteri. Saya pergi ke Bangkok dulu. Tapi jumpa orang belah-belah Perak, kami orang Chiang Mai, orang Chiang Rai. Mana teman nak balik ke Chiang Mai, Chiang Rai, ngapa yuk? Teman kawin orang sana, ai jauh berbenar ni. Ngapa balik ni orang sakit? Isteri simang di sana, dia orang meniaga. Teman ni orang Perak, meniaga jugalah, kena kahwin. Itu Gilior ke? Gilior lah 3 bulan sekali. 3 bulan Perak, 3 bulan Chiang Mai. 3 bulan Perak, 3 bulan Chiang Mai. Daripada tu tak ada masalah. Tak apa, dia rata setuju. Pergi perjalanan dulu ke tempat Asia tak ada kereta api 2 hari je. Ni kereta api 4 tak lebih. Apa pakai seronok ni Bantung. Kereta dululah time dia pukul 1.30 daripada Bagan. Kereta api warna biru. Sampai di Bangkok pukul 1.30 sini, pukul 11 pagi esok sampai di Bangkok. Express tu ambil tempat tidur. Dulu pergi balik RM200 lah. Ambil tempat tidur. Tidur. Makan-makan kena buat sendiri lah. Maka kena buat bekal, makan siap tu. Dia lepas tu daripada Chiang Mai pula, daripada Bangkok naik pergi Chiang Mai, naik kereta api sehari pula. Kira letih sungguh lah. 2 hari lah kira masa dia tu. Biar tu 2-3 tapi dia kena gila. Sekarang kot ke air Asia ada agama daripada jempah murah. Memang kena balik. Terus setuju. Dengan Tok Guru dia sebulan sekali. Ada Tok Guru luar arwah ke belah Kedah. Perempuan dia seorang Bukit Besar, seorang Jeniang. Dia sebulan sekali. Jeniang sebulan Bukit Besar. Sebulan Jeniang sebulan Bukit Besar. Orang Tepin pula tu, bini muda Kuala Lumpur, bini tua Tepin. Dia seminggu sekali. Seminggu Kuala Lumpur, seminggu Tepi. Seminggu Kuala Lumpur, seminggu Tepi. Kata intan ni macam orang sa'i ya. Orang sa'i Safa wal Marwah, intan sa'i baina Taiping wa Kuala Lumpur. Ini kata. Apalah. Memang kena hukum macam tu. Kena balik. Dah berani buat, berani tanggung lah. Dah kita nak buat kan. Pikat tu kata pikat panjang. Baik. Apabila nak memulakan giliran wajib pakai undi, kena gulung kertas weh. Bila keluar undi pada seorang, kenalah undi bagi siapa jatuh. Jadi yang kedua seterusnya, 3 yang keempat. Kena gulung kertas. Nak mula yang mana? Hak pertama, ke kedua, ketiga, keempat. Jika isteri sudah ada seorang isteri, jika seorang lelaki sudah ada seorang isteri, tiba-tiba dia nak kahwin yang kedua, dia kahwin adalah Mamino, tiba-tiba nak tanya nikah seorang lagi, diluluskan dia berada di rumah isteri muda lepas akad selama 7 hari 7 malam turut-turut jika isteri muda itu anak dara. Macam kita nak menikah kali kedua ni anak dara, maka Islam bagi hak orang lelaki suami tadi untuk honeymoon, bulan madu, give chance for you to honeymoon. Anak panggil fursat lakum li syala' asal 7 ayat usbu', kena boleh pulang seminggu tanpa qada saja, diberi istimewa untuk baru menikah.
Seminggu, Mami. Jika isteri muda itu anak dara, dan 3 hari 3 malam turut-turut jika ia janda. Janda sekat 3 malam ya, tak lama. Pasal apa? Apa hikmah? Agak-agak boleh fikir akal sendiri lah. Pasal apa? Agak-agak Mami, pasal Mami boleh fikir akal sendiri je. Anak dara bulan madu, peluang dengan dia seminggu tanpa qada. Janda dia kena qada, janda 3 malam. Pasal apa? 3 malam. Apa hikmah? Pakai akal je, Allah pakai. Tak kata dipikir kot orang ni. Janda kawan dia biasa menikah dah. Anak dara kawan tak biasa. Nak sonok-sonok lah bergurau melawak. Sebab teruslah tegur sebab nikah dengan janda, pasal nikah dengan anak dara. Anak dara boleh bersemah, boleh melawak, bertampak, bertepuk. Anak dara kawan tak biasa, boleh usik hak janda ni biasa dah. Romantik dia tu kurang sikit kalau banding dengan anak dara. Tu hikmah dia. Tu bagi lama seminggu tu. Anak janda kan biasa dengan suami lu, dia romantik tu kurang. Islam dia jaga semua benda ni. Tu kata Islam tu relevant, sesuai yesterday, today and forever. Dulu, kini, selama-lamanya. Hak tak mau hampa, hak tak mau ya. Hukum hudud tak mau, hukum haram di rumah tak mau belakang. Macam-macam alasan. Manifesto bukan Quran. Pula dah duk kelentong, duk kira tak nak bagi dah tu. Jadi duk kira helah, tak duk ada kelentongnya. Manifesto bukan Quran. Manifesto tu kan aku janji, hang berjanji nak apa? Bukan cadangan. Cadangan betul lah boleh buat, tak buat. Ni hang aku janji. Memang manifesto bukan, tapi walaupun manifesto Quran, bukan Quran, tu janji kita kena tunai dah. Tunai, tak tunai kalau ikutlah hadiah dia berat munafik. Duk kira helah tak mau ni masalah. Ni roti dia buat helah pula dah. Siakap senong dah mainkan duri. Pandai pakai kabung, lama-lama boleh jadi menteri. Betul tu. Kita takut keluar mulut rimau masuk mulut boya pula, lepas takut seraya tu kita ni. Baik. Jadi jika laki-laki sudah ada istiqtibah nak kahwin yang kedua, luskan pada rumah isteri mudanya, lepas akad selama 7 hari 7 malam turut-turut, dan turut jika isteri dua anak darah, dan 3 hari 3 malam turut jika ia janda. Demikian juga hukumnya berkahwin baru lagi dengan tiada kena qada pada isteri-isteri yang lama. Tak qada lah, saja diberi peluang untuk bulan madu seminggu lah, tak ada qada. Tetapi jika isteri muda yang janda minta duduk dengannya 7 malam atau 5 malam, nikah dengan janda muda, kawan pun lama tak berkawan, dia nak lajak lah sampai dia, walaupun peruntukan dia tahu 3 malam je, nak lajak sampai 5-7 malam, boleh apa boleh. Bolehlah suami itu duduk bersama-samanya janda yang tadi, yang baru tadi, selain pinta itu, tetapi kena qada 4 malam atau 2 malam pada isteri-isteri yang lama. Yang tu kena qada. Peruntukan 3 malam je. Kalau nak lajak boleh, tapi lajak 4 malam tu kena qada balik untuk setuan. Tak tahulah mereka menikah 2-3 belajak, tak belajak pun tak tahulah. Cuk takut beban esok di pada mahsyar besok. Oi, tu kata seronok ni sat dia. Tanggungjawab tu berat besar Allah Ta'ala kan. Nampak gaya Cik Noh, ayah dengar tak idea mereka nampak berat. Sabar lah satu. Mamit, ada tanya Mamit? No. Pergi macam orang lelaki yang paling nakit atau 4T tau. Pergi gedik-gedik tapi takut terketak-ketak. Dia ada istilah tu. Takut tanggungjawab kita dengan Allah, dengan manusia lah kan. Baik, sebelum saya sambung tajuk lain, nak tanya soalan apa? Kau nak tanya masalah, saya seorang cakap kurang faham kan, keliru bab boleh bagi tahu kalau kita belajar bab ni, walaupun tetap nikah 2-3, pergi ilmu dan bagi pandangan pada kawan-kawan yang nak nikah 2-3. Orang kata penting ilmu kita ya. Kita berguru, orang kata dakwah perdiah secara peribadi kan, sebab dia kopi, dia pub, dia
Dia bilang Umar Khunusin memang tu ada hukum hakam tulis tahu sebab ni cerita kat depan. Ada soalan nak tanya sila. Faham belakang dah? Bagus dapat murid cerdik macam hampa ni senang. Ngajak sekali faham berlalu. Dah tak ditanya. Itu dia kenapa yang kata adil tu ialah nafkah zahir, makan minum, tempat tinggal, giliak, itu je. Kasih sayang hak lain-lain tak wajib. Dia tanya ni sama. Di Kelantan ada orang rumah tak beritahu kita. Kelantan, kalau orang Kelantan kaya-kaya semua mereka ni, dengan Petronas mereka, dengan kedai batik mereka, dengan bini 4, rumah pattern sama, cuma rega berbeza. Sebab hak tua tu dia rega lama, khas sikit lah. Hak muda rega baru, pattern sama tapi dekat tak jauh lah, bukan satu kampung. Itu pattern sama dia buat kali je. Tak apa lah tu kan. Bini 4 lepas dia mampu menikah. Ada soalan lagi? Baiklah, kita sambung mula depan lah. Sekiranya seorang ada banyak isteri, wallahualam, banyak lagi. Berdepan kena raya haji hari Rabu. Kita kuliah haji mak kita menjadi saya raya haji, saya tak cuti sehari je. Cuti raya, malam raya tak, dia raya haji tak sibuk, dia tak lorat. Bukan ada apa, pakai makan. Sebab ceramah lah malam. Di subuh tu kita baca biasalah. Subuh raya ini raya 24 bulan, maknanya raya 3 lah. Saya main macam biasa insyaAllah. Dia subuh. Ada soalan sila. Tangan saya ni dulu hampa dah ambil saya main buku ni kan, buat main ni kan, buat main tu kan, buat main tu. Ni ada, kalau ada 2 lagi buku, tak ada 3. Satu ulama Kedah ni punya projek depan ni, satu orang depan. Sehari amalanku pada hari Jumaat. Hari Jumaat dia cerita tentang fadilat Jumaat, kelebihan Jumaat, apa amalan-amalan hari Jumaat kita nak buat. Dia bagi dengan hadis-hadis sebagainya, contoh sebagainya. Boleh lah kita apa nama, kita buat sedekah derma satu ulama Kedah, 110 ringgit derma berada lah. Kalau keluarga tak boleh ni, derma berada lah, 10 ringgit itu. Ada 3 buah, tinggal 3 buah. Dan kali ambil belal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li muslimat. ربنا عليك التوكل عليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه تقبل الله منكم. الله